Sejak beberapa dekad yang lepas, Indonesia dilihat sebagai sebuah negara dari Asia Tenggara yang berjaya membangun dan memperhebatkan sektor industri ekonomi mengikuti negara besar Asia yang lain seperti Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan. Walaupun ekonomi Indonesia berkembang dengan baik pada tahun 1980-an dan 1990-an, Indonesia sangat terkesan dengan krisis ekonomi yang melanda seluruh Asia pada tahun 1997 yang kemudiannya menyebabkan berlaku reformasi dalam politik di negara ini. Selepas itu, ekonomi Indonesia dilihat semakin pulih dan memiliki status negara yang sedang berkembang dengan sejarah yang pelbagai dalam ekonomi, kebudayaan dan politik. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana Indonesia menjadi kuasa besar ekonomi dunia. Teruskan menonton. Indonesia yang terletak di Asia Tenggara adalah kepulauan besar terletak antara Lautan India dan Lautan Pasifik dengan lebih daripada 17,000 pulau. Keluasan negara Indonesia adalah sekitar 1.9 juta kilometer persegi. Indonesia mempunyai tanah yang subur untuk pelbagai jenis pertanian dan sangat kaya dengan sumber bumi seperti petroleum, gas asli, arang batu, biji timah, bauksit, tembaga, emas dan perak. Indonesia sekarang adalah negara ke-16 terbesar ekonomi di dunia dan bersedia untuk melonjak sehingga tangga ke-5 menjelang tahun 2030. Peratusan kadar inflasi di Indonesia kini berkurang sehingga satu angka. Hutang negara juga rendah pada kadar 29% dari nilai KDNK dan dalam tempoh 10 tahun yang lepas, kadar pertumbuhan ekonomi telah meningkat dengan purata 5.3% setahun. Pembangunan ekonomi yang positif di Indonesia ini tidak hanya berpusat di ibu negara Jakarta sahaja, bahkan bandar lain yang mempunyai saiz populasi pertengahan juga dilihat pesat membangun seperti Medan, Bandung dan Surabaya. Faktor-faktor pemangking ekonomi Indonesia. 1. Kebangkitan Asia. Pertambahan jumlah populasi yang termasuk dalam kategori golongan pengguna di peringkat global akan meningkat sehingga 1.8 bilion orang dalam tempoh 15 tahun ke hadapan dan lebih daripada 75% daripadanya adalah dari Asia. Perubahan ekonomi di negara China dan India dilihat sangat mengagumkan. Ini akan meningkatkan permintaan pelbagai sumber dan komuniti yang boleh dibekalkan dari Indonesia. Ianya dapat dilihat dari jumlah ekspor Indonesia ke negara China dan India yang telah meningkat sebanyak 15 hingga 20%. Kedua, proses urbanisasi. Kadar populasi penduduk yang tinggal di kawasan bandar-bandar utama di Indonesia dijangka meningkat dari 53% pada waktu sekarang hingga 71% pada tahun 2030 dengan 53 juta penduduk berpindah ke kawasan bandar. Bandar-bandar baru juga akan dibangunkan serta dapat meningkatkan KDNK hasil pendapatan ekonomi di bandar dari 74% kepada 86% menjelang 2030. Ketiga, pertambahan populasi tenaga kerja muda. Populasi penduduk muda semakin meningkat di Indonesia. Dianggarkan mencapai jumlah 280 juta daripada 240 juta pada masa sekarang. Ini berbeza dengan demografi kebanyakan negara lain di Asia yang kebanyakannya mempunyai ramai populasi lebih berumur. Jumlah tenaga kerja muda yang lebih produktif ini akan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 2.4% menjelang 2030. Keempat, perkembangan penduduk seiring teknologi. Pada sedekad yang akan datang, rakyat Indonesia dilihat semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi dan digital. Pada waktu ini, terdapat 220 juta langganan teknologi mudah alih diguna pakai oleh penduduk Indonesia. Internet menjadi suatu arus perdana yang mempengaruhi pelbagai aktiviti harian pengguna. Oleh itu, sistem perhubungan menjadi mudah dan efektif. Ianya akan sentiasa ditambah baik seiring keperluan dan kehendak pengguna yang semakin ramai. Kelima, kesan dari perang dagangan Amerika Syarikat dan China. Perang dagangan di antara Amerika Syarikat dan China bermula apabila Presiden Trump memperkenalkan cukai tinggi sehingga 25% ke atas barang ekspor China. Ini telah memberi kesan ke atas ekonomi seluruh dunia, malah mengubah sektor perdagangan di Indonesia. Oleh kerana barangan China tidak lagi diekspor ke Amerika Syarikat, peniaga dan pengusaha syarikat China mula beralih arah kepada negara besar seperti Indonesia. Mereka juga berminat untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi baru untuk penghasilan dan pengeluaran barang. Ini ditambah dengan pelbagai tawaran baik seperti sumber tenaga kerja yang ramai, pemberian insentif cukai oleh kerajaan, kestabilan politik dan ekonomi. Keenam, pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kerajaan Indonesia telah membuat pelbagai pelan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan perbelanjaan untuk sektor ini. Banyak syarikat dari luar yang berminat untuk memindahkan kilang-kilang, terutamanya dari China, akan melihat usaha kerajaan membangunkan infrastruktur utama sebagai faktor positif.
Indonesia membelanjakan 11% daripada hasil ekonomi untuk menaik taraf infrastruktur dan akan menaikkan jumlah perbelanjaan ini sehingga 20%. Berita ini akan menarik minat ramai lagi pelabur dari luar seperti Eropah untuk datang ke Indonesia. Kesimpulannya,